Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis Awani. Bermula hari ini 1 September 2015, 7 negeri termasuk Kuala Lumpur dan Putrajaya akan melaksanakan program mandatori untuk pengasingan sisa pepejal di punca, iaitu orang ramai sama ada di rumah ataupun di premis-premis perniagaan seperti restoran dan sebagainya akan mula mengasingkan sisa mereka, iaitu berbentuk kertas, plastik, sisa lain-lain dan juga sisa berbaki, iaitu sisa makanan dan seumpamanya yang kotor, diasingkan di peringkat rumah mereka ataupun di premis mereka. Barulah mereka akan letakkan di luar rumah ataupun di kawasan masing-masing yang akan diangkat oleh kawasan ataupun pasukan ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun syarikat konsesi, sama ada seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu. Jadi akan bermula pada hari ini dan tumpuan pada 7 negeri termasuk Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ini penting kerana ini satu lonjakan yang amat besar, kerana selama beberapa dekad kita lihat program Kita Semula, program 3R dan sebagainya kita anggap gagal. Dan satu ketika kita menjenamakan semula program ini tetapi masih lagi tidak berapa bermaya. Tetapi adakah dengan penguatkuasaan dan program ini secara mandatori mampu memberikan impak bagaimana kita melihat cara pengurusan sisa pepejal di negara kita seperti mana yang kita laporkan dalam buletin Awani sebentar tadi. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada malam ini bersama saya pada malam ini yang membahagia Datuk Abdul Rahim Makno, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp. Dah lama Datuk tak datang ke Sarawak ni, Datuk. InsyaAllah dipanggil datang. Okey, kebetulan ada satu perkara yang besar. Ya, dan Datuk perlu menjawab beberapa soalan yang kita akan ungkapkan pada malam ini. Ya. Jadi selepas perasmian ataupun pelancaran pada pagi tadi, 7 negeri ini iaitu Putrajaya Kuala Lumpur, Putrajaya kawasan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang dan Perlis. Termasuk Kedah. Ya. Adakah negeri ini sudah bersedia untuk melaksanakan pengasingan sisa pepejal di punca secara mandatori, Datuk? Ya, sebenarnya pelaksanaan ini memang kita rangkakan supaya dia dilaksanakan secara berfasa. Okay. Fasa pertama iaitu mulai tahun lepas kita banyak mewawakan mendidik secara soft approach. Kita engage public, mengadakan taklimat, ceramah dan sebagainya, dan to the run up sampai ke 1 September ini. Apabila mula 1 September ini, kita dah mula memberi pemantauan, melaksanakan pemantauan yang lebih rapi lagi dan mendidik masyarakat dengan lebih berfokus. Jadi kalau kita dari segi pelaksanaannya memang kita bersedia untuk mendidik selama another 9 bulan lagi, selama 9 bulan lagi sehingga 1 Jun 2016, di mana pada ketika itu kita akan mula mengenakan compound sekiranya mereka tidak mematuhi selepas 9 bulan ini. Dan pada pengamatan Datuk, adakah rakyat kita di luar sana sudah bersedia? Kerana kita tahu juga program ini sudah bermula sejak setahun yang lalu, iaitu program pendidikan, penerangan, engagement dan sebagainya. Adakah mereka sudah bersedia untuk mengasingkan sisa kertas, plastik dan lain-lain termasuk sisa baki makanan itu dalam bekas-bekas berlainan? Bagaimana pemerhatian SW Corp? Kita mendapat kata orang tu perbezaan lah di antara kumpulan-kumpulan masyarakat. Kumpulan yang lebih berpendidikan tinggi dan juga memahami tentang kepentingan alam sekitar dan menjaga bumi ini, mereka lebih reseptif dan lebih positif. Mereka mengatakan mengapa sekarang berbuat, patutnya dah buat lama. Itu ada kumpulan yang begitu. Ada kumpulan yang memang secara mencari susah saja. Kata apa-apa pun semuanya susah. Apanya semua susah. Ini ada yang negatif. Yang negatif pun begitu. Tapi rata-rata mereka menganggap ini suatu inisiatif yang baik dan mereka menyambut baik. Tetapi ada juga golongan-golongan yang memang sukar. Itu mencabar bagi kita untuk mendidik. Macam-macam kita kata. Kenapalah kata tak ada sedia kantong yang berbeza lah, sebagainya. Macam-macam. Sebenarnya pelaksanaan kita memang kita buat yang termudah bagi peringkat kita yang baru nak mula ni. Bandingkan negara-negara yang maju yang lama itu, dia dah adakan separation yang secara yang berfokus yang tertentu dengan colour scheme-nya dengan sebagainya. Sekarang kali ini kita tak. Kita nak bagi yang paling mudah sekali. Asingkan kertas, juga plastik dan yang lain-lain. Tak perlu plastik berkala-kala dan sebagainya. Plastik berkala-kala dan sebagainya. Tong berkala-kala pun tak perlu. Payah, kita letakkan apa yang kita ada saja. Apa yang kita ada saja. Gunakan je plastik yang boleh pakai dan nanti pekerja-pekerja daripada syarikat konsesi akan tengok dan dia masukkan dalam jumbo bag. Kalau kata yang plastik, dia masukkan jumbo bag plastik. Kalau kertas, dalam jumbo bag kertas, dan begitu juga kalau yang lain-lain termasuk aluminium, tin, botol, gelas dan sebagainya akan dimasuk tempat yang berbeza. Jadi
Selepas itu nanti syarikat konsesi akan membuat micro sorting bagi yang satu lagi tu, yang last part. Jadi memudahkan kita kan. Kalau setengah negara sama 5 item kena letak tu. Dengan aluminium lain, botolnya, gelasnya lain sebagainya kan. Sekarang kita letak 3 je. Okey. Nak jelas lagi, mungkin Ayu boleh letakkan kita punya grafik. Apa yang orang ramai perlu lakukan di rumah? Suri rumah ke, pekedai dan sebagainya. Boleh kita tunjukkan bagaimana langkah-langkahnya. Okey, Datuk boleh terangkan. Yang ini sebenarnya langkah mudah kita. Pertamanya asingkan mengikut jenis di rumah. Kita ada di dapur sebenarnya kita ada kotak tertentu ataupun tong yang kecil sendiri kita boleh mengasingkan, iaitu asingkan yang saya sebut tadi, kertas, kita asingkan juga plastik dan juga yang lain-lain. Dan satu lagi yang sisa baki tu yang biasa kita letak di tong pada hari-hari yang ditentukan yang itu. Yang biasa itu tak ada masalah. Itu memang khusus memang sisa khusus. berbaki ni. Itu memang makanan, lampin bayi, benda-benda kotor dan sebagainya perlu ada bekas khas. Memang ada khas. Itu memang kita ada sendiri. Jadi bagi yang keduanya ialah kita simpan sementara bagi barang-barang yang beli kita semula di rumah itulah, macam botol plastik dan kertas. Jadi kita simpan sebenarnya. Memang kita simpan pun kadang-kadang kertas-kertas surat khabar tu kan kita simpan untuk kita jual. Sekarang kita simpan juga. Tinggal lagi kita tidak keluarkan pada hari-hari biasa. Kumpul banyak-banyak dulu. Kita letakkan pada hari yang ditentukan, iaitu hari yang ketiga dalam minggu itu. Okey. Dan selepas itu apa yang mereka perlu lakukan selepas pengasingan itu? Mereka letakkan di luar pada hari yang tentu di tong sampah, di tepi tong sampah dalam plastik, apa-apa jenis plastik yang boleh tahanlah untuk simpan. Kalau kertas berat tu kena ambil yang keras sikit dan sebagainya kan. Dan begitu juga dengan, saya rasa kalau beg plastik hitam tu memang boleh pakai semua. Tapi kalau yang beg plastik putih tu better still untuk yang contohnya untuk simpan plastik sebagainya, kita nampak senang daripada luar saja, pekerja-pekerja itu boleh nampak. Jadi senang dia masukkan dalam jumbo bag yang disediakan. Jadi syarikat konsesi tidak perlu mengasingkan lagi selepas mereka mengutip di setiap rumah. Dan berapa kali kutipan akan berlaku? Kita ada 3 kali kutipan, sisa baki 2 kali dan kita barang kita semula sekali. Jadi 3 kali. 3 kali. Maksud dalam masa seminggu ada 3 kali kutipan. Maksudnya 2 kali untuk sisa berbaki, sekali untuk sisa kita semula yang terpejat. Okey, itu jelas. Tetapi mungkin di luar sana mereka juga masih tak berapa jelas. Kalau di rumah kampung misalnya, caranya berbeza. Ada sediakan tong ke, ataupun pihak konsesi akan menyediakan tong berbeza ke, rumah teres pun ada sediakan tong khas ke, ataupun selepas ini ada dibekalkan tambahan tong ke, ataupun plastik khusus ke. Kalau di kondominium di rumah bertingkat, adakah pihak joint management body sudah menyediakan prasarana infrastruktur sebegini? Jadi Datuk akan respon soalan saya itu. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Program pengasingan sisa pepejal di Punca bermula 1 September ini dan semua pihak yang terlibat sudah bersedia, terutamanya di 7 negeri yang terlibat. Dan pastinya kita tak mahulah seperti yang lepas-lepas, kempen 3R, Reduce, Recycle gagal. Kita menjenamakan semula pada sekian tahun pun tak berapa mendapat tempat di kalangan masyarakat. Saya rasa masyarakat sebenarnya memerlukan rangsangan, Datuk. Bukan hanya kempen. Kempen memerlukan kos yang tinggi. Pihak SW Corp pun tidak mampu untuk membiayai satu lagi kempen, saya rasa. Tapi kali ini nak buat kerja. Tetapi kerja perlu ada kerjasama. Give and take di kalangan pihak penguasa, pihak pembekal, konsesi dan juga masyarakat yang umum ini, Datuk. Ya, sebenarnya isu pasal pengasingan sisa ni kita kena lihat rasionalnya. Rasionalnya sebenarnya yang utama sekali lah. Kalau lihat di negara-negara maju, masyarakat apabila telah prihatin kepada environment atau persekitaran masing-masing dan juga tekanan-tekanan bumi terhadap mencari sumber-sumber yang disediakan oleh bumi kita. Contohnya macam kalau kita tidak asingkan kertas, kita terpaksa menebang banyak lagi pokok untuk menyediakan kertas. Jadi mengapa kita nak tebang pokok sedangkan kertas tu ada di kalangan kita yang kita boleh recycle ataupun kita semula. Itu satu daripada aspek yang sangat-sangat kritikal. Begitu juga dengan plastik. Plastik ini pun menjadi hazard ataupun bencana yang berbahaya kepada alam sekitar juga marine life. Jadi kalau kita boleh asingkan siap-siap, jadi kita tidak membenarkan barang-barang yang sisa yang berbahaya kepada kehidupan
dibiarkan dalam sekitar kita. Itu satu isu yang saya rasa harus kita beri perhatian. Jadi kita sama-sama bertanggungjawab untuk memastikan bumi kita selamat dan anak cucu kita besok akan datang mewarisi bumi yang agak baik berbanding dengan yang berlaku sekarang ini. Saya ambil contoh yang sangat jelas. Setiap tahun kita manufacture ataupun membuat botol plastik minuman itu sebanyak 973 juta tan setahun. Kalau kita biarkan setiap masa hantar ke pusat-pusat dan buang di sungai dan sebagainya, apa akan jadi dengan bumi kita? Marine life kita ataupun hidupan laut kita juga akan tertekan, penyu dan sebagainya. Jadi pusat pelancongan pun akan menjadi rosak dan sebagainya. Dan ikan-ikan tu makan dan akhirnya kita juga makan makanan laut itu dan akan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu yang kita tidak tahu lagi. Jadi saya rasa rasional tentang environment ini harus kita berikan keutamaan. Yang keduanya rasional dari segi pusat pelubusan yang sepatutnya kita jangka hayat katakan 10 tahun, kalau kita semua benda kita letakkan situ, sedangkan 30% boleh kita recycle dan kita asingkan, jangka hayat kita boleh meningkat 30%. Masanya bertambah jangka hayatnya. Sedangkan kita sekarang ni semua kita bawa ke sana. Dan kos untuk bawa ke sana pun mahal juga. Setiap kali kita nak bawa, contohnya di Kuala Lumpur, kita kena bawa ke Bukit Tagar. Bukit Tagar tu lebih kurang 70 km jauhnya. Jadi kita kena hantar compactor dulu, lepas tu letakkan dalam transfer station, nak bawa long haul ke sana dengan cara yang jimat dan kita kompres dengan tu. So kos pun meningkat untuk kita membawa sisa sebenarnya. Sedangkan sisa itu sebenarnya boleh terus recycle dan hantar ke kilang-kilang untuk di manufacture balik. Okey, Datuk. Ini orang nak tanya ni, kalau kita penghuni rumah, suri rumah, peniaga dan sebagainya, adakah pihak konsesi, pihak PBT, ini negeri-negeri yang terlibat untuk sisa pekerja pengasingan ini, akan membekalkan tong-tong tambahan atau membekalkan plastik-plastik tambahan untuk kegunaan mereka di rumah ataupun bagaimana, Datuk? Saya rasa soalan lazim ini memang saya dah jawab banyak kali. Pertama-tamanya, satu tong yang telah disediakan di setiap rumah itu sudah memadai cukup. Satu tong tu kosnya RM100. Kalau kita nak buat 3 tong dah RM300. Jadi satu hal belum masa lagi kosnya terlalu tinggi. Jadi kalau saya banyak rasa pendapatan SW Corp, insya-Allah kita mudahkan. Jadi kita rasa tidak perlu tambah. Cuma plastik yang sedia ada kita bawa daripada shopping mall sebenarnya, gunakan plastik itu untuk letakkan barang-barang. Tak banyak pun seminggu sekali itu. Saya rasa yang paling banyak sekali mungkin botol plastik. Botol plastik itu kita kena kompreskan. Tak payah biarkan sebotol gitu. Jadi memang memakan ruang. Kita kompreskan dia. Padatkannya. Begitu juga dengan kotak-kotak tetrapack susu tu kan. Kita boleh mampatkan dia jadi macam kertas. Jadi kita tak boleh asingkan. Jadi ada ruang untuk kita simpan di rumah selama seminggu. Dan ini juga menggalakkan kita mengurangkan penggunaan yang membazir itu. Banyak benda-benda yang membazir. Ini terpakai kepada semua jenis unit rumah? Ya, sebenarnya kita gunakan saja apa-apa kotak ke ataupun bin bekas ke. Yang kalau kita nak cantik itu belilah yang RM3 RM4 itu yang sederhana saiz tu kita boleh pakai. Rumah saya pakai yang itu je. Tak mahal pun. Jadi janganlah komplain kena beli RM3 itu nak pakai bertahun-tahun plastik tak rosak pun. Jadi ambil perkara ini sebagai positif. Maknanya dia mudah untuk kita laksanakan. Satu lagi, sisa kata pun rumah macam perabot yang besar-besar ni ataupun tebang rumah, tebang pokok kat luar rumah, di laman rumah tu, ranting-ranting, duri-duri dan sebagainya. Biasa kita lihat kadang bolong-bolong di depan halaman kita ataupun diletakkan satu tempat yang tidak sesuai menjadi tempat sampah sarap ataupun di situlah segala ataupun orang akan letakkan sampah lain pula kerana dah nampak satu kumpulan sampah. Jadi adakah ini juga akan terpakai kepada proses ini? Ya, sebenarnya pada hari yang dikatakan hari yang dikitar semula tu, kita boleh letakkan sampah yang boleh dikitar semula dan juga sisa kebun dan juga sisa pukal. Kita letak pada area yang sama. Jadi pada hari itulah kita letakkan, contohnya kalau ada perabot nak dikeluarkan ke waktu itulah. Kalau kata-kata hari Jumaat, pagi Jumaat tu keluarkan. Jadi kalau malas nak buat pagi Jumaat tak sempat ke, malam Khamis tu keluarkan. Contohnya kalau hari Jumaat lah. Kalau hari Isnin keluarkan malam Ahad. Contohnya lah. Jadi sisa baki dan sisa kebun ini boleh diletakkan di situ. Dan kalaulah kita ni membuat pruning yang begitu banyak di rumah kita, rumah banglo sebenarnya, kalau terlalu banyak sampai 5-6 lori tu, telefonlah syarikat konsesi itu. Kalau buat renovation rumah sebagainya kan. Kita telefon kat syarikat konsesi supaya dia ambil kita secara khas untuk program pungutan itu. Boleh dibuat. Okey, Datuk. Itu juga menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Tetapi bagaimana juga kalau kita lihat keyakinan di kalangan pengguna. Alah, kalau saya asing-asingkan juga, tetapi apabila sampai ke pihak
konsesi ataupun pihak PBT yang mengangkat sampah, mereka campak je, nampak macam satu lori itu campur semua. Ataupun mereka masih menyelongkar plastik-plastik beg. Apa guna saya sediakan plastik beg yang elok, sedangkan nanti pihak konsesi akan menyelongkar dan ataupun pihak-pihak individu yang lain yang mencari bahan-bahan untuk dikitar semula menyelongkar di luar rumah saya, dan akhirnya tong sampah berselerak dan tempat menjadi tumpuan binatang liar dan sebagainya. Pada mana Datuk? Ya, sebenarnya kalau ikut peraturan yang ditetapkan kepada syarikat konsesi, ini syarikat konsesi tak ada PBT syarikat konsesi yang kita dibenarkan mengambil, di mana mereka seharusnya dan mesti mengikut peraturan yang ditetapkan, iaitu mereka tidak boleh menyelongkar membuka apa-apa tu. Dia tengok je, dia tahu dia terus masuk dalam jumbo bag. Jadi tidak ada isu katakan macam sebut tadi kan boleh orang lain rosakkan, pecahkan sebagainya. Cumanya letakkan pada hari yang berkenaan saja, pagi-pagi. Jangan siap letak kat luar 2-3 hari sebelum. 2-3 hari itu nanti susah. Ada orang lah ambil sebagainya kan. Orang selongkar ke kucing selongkar ke hujan sebagainya kan. Macam kertas utamanya kan, macam plastik tak ada masalah. Tapi kalau kita adhere atau mematuhi saranan kita, tidak ada masalah. Maksudnya esok konsesi akan kutip, kita malam ni ataupun paginya siap-siapkan. Letakkan situ. Jadi apa lagi yang masalahnya tentang pengasingan ini, mungkinlah sebenarnya kita kalau kita tidak positif, kita memang mencari alasan saja. Okey. Apa yang Datuk rasa rangsangan yang perlu kita berikan kepada masyarakat? Buy in. Saya rasa attitude ataupun tingkah laku masyarakat tentang proses kitar semula ini akan menjadi faktor utama keberkesanan program ini. Tetapi bagaimana ia dapat dilaksanakan, bagaimana rangsangan ini dapat ditimbulkan ataupun disuntik di kalangan masyarakat kita, daripada peringkat yang paling kecil, anak-anak sekolah, pelajar kita, ibu tunggal, suri rumah, mereka yang bekerja, eksekutif dan sebagainya, boleh memainkan peranan masing-masing. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Tujuh negeri akan memulakan program pengasingan sisa pepejal di punca bermula hari ini, dan pastinya masyarakat di bawah sana perlukan ataupun rangsangan. Datuk, bagaimana kita nak dapatkan buy-in program ini? Kalau tidak, dia akan menjadi seperti program-program yang lalu. Tapi saya yakin dengan engagement, pendidikan, kesedaran yang sudah dilakukan oleh SW Corp sebelum ini, sekurang-kurangnya saya lihat di kampung saya lah, di Melaka itu, apabila pihak Solid Waste, Southern Solid Waste melakukan program, saya rasa ada buy-in di kalangan orang kampung. Orang kampung itu sendiri, bukan di taman-taman perumahan ataupun di flat-flat kondominium dan sebagainya. Bagaimana ia dapat merangsang, menyuntik kesedaran di peringkat yang paling bawah sekali? Ya, sebenarnya program engagement kita melaksanakan program C4E kita panggil. C4E bermaksud we communicate, we engage, we educate and we enforce. Jadi maknanya kita complete the cycle. Maknanya kita berkomunikasi dengan mereka awal tahun lepas lagi, tahun depan ni, tahun ini, sebelum itu lagi pun kita dah engage, dan seterusnya kita empower juga. Empower means dia sendiri yang akan melaksanakan program itu. Sebagai contohlah, kalau saya ambil contoh di flat, kondominium sebenarnya kan, JMB kena melaksanakan. Kenapa tidak JMB sendiri menguruskan pengasingan itu, dan mungkin kalau mereka rajin, mereka boleh ambil kontraktor untuk dijual, vendor-vendor untuk boleh jual, dan income itu boleh jadikan pendapatan kepada komuniti dalam flat itu. Pun boleh juga. Tidak semestinya kita mesti menguruskan dan syarikat konsesi ambil. Tak. Mereka dibenarkan untuk membuat kutipan sendiri. Itu satu rangsangan yang kita boleh laksanakan. Saya rasa di peringkat flat dan sebagainya, itu rangsangan yang baiklah. Kalau tidak, mungkin kita tanya, kenapa lah saya nak rangsangan ini kalau kita jual pun dapat. Sekarang saya berkumpulan, kita lihat nanti banyak mana pendapatan yang boleh dapat setiap bulan. Adakah pihak SW Corp ada memikirkan cara-cara yang berbeza, yang mampu menarik minat orang ramai terlibat dalam program ini dan menjayakan di peringkat rumah mereka, komuniti mereka? Kalau di sekolah itu di sekolah mereka, kalau di kilang itu di kilang mereka, kalau di premis restoran mereka? Kita dah mulakan di sekolah-sekolah. Kita dah ada program kelab kita semula yang begitu aktif.
sebanyak 3,000 sekolah telah pun menyertai program kelab Kita Semula ini. Itu peringkat pendidikan awal. Begitu juga di peringkat agensi kerajaan, dan kita dah mula mewar-warkan pelaksanaan 3R. Di peringkat komuniti juga kita telah pun melancarkan program 3R Communities ataupun Community 3R, di mana mereka dicadangkan, disarankan untuk membuat collection sendiri dan mengaturkan program Kita Semula di tempat mereka. Dan mungkin ada lagi penambahbaikan kepada sistem situ, ialah dia sendiri menggunakan barang Kita Semula itu untuk dijadikan kraft tangan dan sebagainya, pun itu salah satu aktiviti yang boleh dilaksanakan sebagai insentif kepada mereka untuk menjana ekonomi di peringkat komuniti. Penguatkuasaan, adakah pihak penguatkuasa SW Corp akan mula bekerja dan memantau segala program ini, dan pastinya mereka yang gagal, mereka yang degil akan dikenakan kompaun? Bilakah ia akan dilaksanakan? Memang kita akan memantau mulai pada hari ini. Sebenarnya sebelum ini pun kita dah mantau, tapi dahulu kita memberikan surat peringatan mesra, kita panggil. Mesra lagi ya? Mesra. Selepas ini kita memberikan notis pula. Maknanya kita berikan notis kesalahan. Itulah bentuk notis kesalahan. Dan untuk makluman lah kan, kalau kita dapat dalam masa 9 bulan ni, tiap-tiap kali dia dapat surat notis tu, kita tahulah rumah ni memang rumah yang susah nak dididik. Terpaksalah apabila 1 Jun besok datang, 1 Jun tahun depan, maknanya dia lah yang mula-mula sekali kena. Sebab banyak sangat notis daripada dia. Ya. Kepada dia. Walaupun 9 bulan kita beri, kita lihatlah rekod tu. Dan kita semak secara rambang. Syarikat konsesi akan letakkan notis bahawa ini tidak dilaksanakan Kita Semula. Dia tak dinampak tu. Dalam hari pertama kedua tu, sisa baki dicampur dengan plastik, dengan aluminium sebagainya, kita nampak. Kita nampak situ, maknanya kita letak this house ada isu-isu yang mereka tidak mengasingkan, dan kita akan mark that house, dan kita akan semak melalui penguatkuasa kita, dan kita berikan surat notis kesalahan. Maknanya dah tahu dah kesalahan. So we have another 9 months to educate this public. Sebelum 1 Jun 2016. Betul. Memang cukup masanya. Okey, sebelum 1 Jun 2016 kita mulalah berdikit-dikit ataupun memulakan program ini, pengasingan sisa pepejal di rumah, dan gunakan apa yang kita ada, plastik yang terpakai, plastik sampah yang sedia ada, tetapi untuk sisa berbaki itu letakkan di dalam tong yang disediakan, kerana itu akan mengundang pihak-pihak ataupun binatang-binatang liar menyelongkar dan sebagainya. Terima kasih kepada Datuk Abdul Rahim atas masa yang diberikan. Selepas ini kita akan, kalau ada masa, kita akan bersama turun padang bersama Datuk Abdul Rahim dan rakan-rakan SW Corp, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, dan terima kasih kepada anda. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami, dan jangan lupa buat turun aplikasi asrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.